Allah pilih anda wanita muslimah yang menjaga agama, sebab itu ada soalan ini, duduk sebilik dengan seorang non-muslim. Alhamdulillah. Peluang untuk berdakwah. Peluang untuk berdakwah. Berdakwah bukan mestinya bercakap banyak, tapi berdakwah dengan contoh yang baik. Saya teringat ada cerita benar. Mengapa seorang wanita itu dia perlu Islam? Ceritanya dia duduk sendiri dengan seorang Melayu Muslimah katanya. Dia faham Islam Malaysia ni Melayu lah. Saya kata yang dulunya bukan Muslim ni, seorang wanita, saya duduk sebelah dengan seorang wanita. Saya rasa kagum dengannya. Kita pun tanya, you kagum tentang mana? Tentang mana you kagum tentang Muslimah itu? Pertama saya kagum, walaupun dia balik kuliah lewat, walaupun program sampai tengah malam, pagi mesti bangun awal, dia kata dia mau semayang. Saya kagum, jika saya tidur lewat, bangun mesti lewat. Tidur pukul 1, mau bangun pukul 9. Tapi dia tidur lewat, macam mana pun bangun mesti awal. Dia kata mau semayang. Saya difahamkan semayang subuh. Ini saya kagum. Kemudian saya lihat perangainya cukup bagus. Saya minta tolong, dia tolong, tak ada masalah dengannya. Wanita itu berdakwah dengan contoh yang baik. Sekaligus akhirnya sinari itu mengubah wanita itu, menyebabkan dia perlu Islam, InsyaAllah. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya tentang hukum khusus aurat tadi. Saya cenderung untuk mengutarakan pada anda pembahasan Syekh Syed Hawa. Syekh Syed Hawa membahaskan isu aurat, batas-batas aurat seorang wanita muslimah dengan seorang wanita non-muslim. Apa batas auratnya? Diutarakan dua pendapat. Pendapat pertama yang popular di kalangan wanita kita, iaitu auratnya ialah seperti seorang wanita dengan lelaki ajnabi, iaitu tutup semua, kecuali muka dan dua tapak tangan. Saya cenderung untuk tidak menerima pendapat itu, dan saya cenderung untuk mengutarakan hujah Syekh Syed Hawa dalam kitab tafsir Al-Asas fi Tafsir, dalam ayat berkaitan dengan surah-surah yang bagaimana untuk aurat, dan diutarakan pandangan Al-Ghazali dan sebagainya. Ceritanya panjang, tapi saya rumuskannya bagi anda, iaitu auratnya ialah seperti dia berhadapan dengan seorang wanita yang lain, seorang wanita muslimah yang lain. Tak payah pakai tudung, pakai sekadar biasa, macam seorang wanita dengan seorang wanita muslimah, kan? Kita tak payah pakai tudung, pakai baju T, kain pun dah cukup, sudah mencukupi. Saya cenderung dengan fatwa itu. Jadi anda boleh berpegang terus, terus pergilah ke web saya untuk lebih terperinci. Tapi saya rasa itu lebih praktikal. Syekh Syed Hawa berkata, dalam hal-hal yang seperti ini, saya nak ambil sesuatu yang praktikal untuk wanita kita amalkan, InsyaAllah. Jadi anda tak perlu tutup semua. Anda boleh melayani wanita non-muslim itu sebagaimana anda melayani dalam bab aurat seorang wanita muslimah yang lain. Namun saya tak menafikan ada pendapat yang kedua, yang mengatakan aurat wanita muslimah ialah seperti wanita muslimah berdepan dengan lelaki ajnabi. Saya tak menafikannya, cuma saya berikan pendapat yang kedua, dan memang juga pendapat yang muktabar. Kata Syekh Syed Hawa, dia lebih praktikal. Saya pakai itu untuk anda boleh amalkan, insyaAllah. Sama juga dengan jawapan bagi soalan anda, adakah perlu tutup aurat bila kami menggunakan bilik air yang sama? Macam biasa, insyaAllah. Tak payahlah masuk tandas tengok apa yang bukan Islam, Allah cari tudung, mana dia? Tak payah. Takat yang saya jawabkan tadi, insyaAllah praktikal. Kalau anda nak ambil pendapat yang lebih susah, sudah. Tapi saya berikan sesuatu yang sudah muktabar, yang sudah sah untuk dihayati, insyaAllah. Allah Ta'ala. Ada lagi soalan? Adakah masalah gay, lesbian berpunca daripada hormon ataupun gen keturunan, ataupun masalahnya adalah takdir? Minta penjelasan. Secara umumnya masalah yang berkaitan dengan homoseks ataupun gay, ataupun yang berkaitan dengan wanita yang kita panggil sebagai lesbianism, banyak dipengaruhi oleh suasana. Kita tak menafikan faktor hormon,
Kita tak menafikan faktor genetik, kita tak menafikannya, tidak mustahil dia wujud. Tetapi kita juga menyedari bahawa kehendak seseorang, emosi seseorang boleh dipengaruhi oleh suasana. Kita menyukai sesuatu tanpa kita sedari, sebab sejak kecil kita didedahkan untuk menyukai sesuatu. Sesuatu masyarakat bangsa, dari kecil ibu bapanya hidupkan dia dalam suasana tertentu, menyebabkan dia suka dan benci sesuatu. Itu mempengaruhi kesukaan kebenciannya, dibentuk oleh suasana. Bila kita dipengaruhi oleh suasana, hormon kita pun boleh berubah. Hormon kita boleh berubah. Kita sedang ceria, oh gelak bukan main lagi, hormon kita hormon ceria, adrenalin keluar, jantung kita laju ketika itu, pernafasan pun laju sebab kita aktif dengan keceriaan. Tiba-tiba telefon bimbit kita berbunyi, dapat maklumat, Mat, ya, kita sedang gelak ni, Mat, ni ada berita sedih lah, ibumu baru meninggal dunia. Apa berlaku? Nak gelak lagi? Oh, nak tergelak lah. Tak gelak. Pasal apa? Sebab suasana itu mengubah hormon kita. Tadi hormon adrenalin, keceriaan lahir, merah muka punya gelap. Dapat berita ibu meninggal dunia, dia wujud senario berbeza, hormon bertukar. Masa itu spontan, kawan kita yang tadi melihat kita ceria spontan terkejut. Tengok muka tiba-tiba sugul, terus duduk menitiskan air mata. Apa berlaku? Kita lihat, dipengaruhi suasana. Samalah hidup kita. Bila kita dihadapkan, disogokkan di satu suasana, dia bentuk hormon kita, dia bentuk kesukaan kita. Sebab itulah nilai agama dalam Islam terapkan awal, supaya daripada awal anak faham ini boleh, ini tak boleh. Mereka faham the do's and don'ts awal lagi. Walaupun kita tak perincikan dalil, kita tak berkata pada anak kita, qala Allah Ta'ala, ibu berkata demikian sebab Nabi bersabda, ayat Quran berfirman. Kita tak berkata demikian, tapi kita sudah mengajar berdasarkan itu. Kemudian ketika dia cerdik, pintar, sudah bijaksana, sudah boleh menganalisis, kita berikan nas-nas dan dalil. Ini saya rasa yang paling asas. InsyaAllah. Juga anda boleh membaca dalam website Dr. Daniel, www.milasyukur.com, artikel yang berkaitan dengan isu ini, InsyaAllah. Jadi soalan terakhir untuk petang ini, InsyaAllah halakah Dr. Daniel mungkin lagi 2-3 minggu saya rasa. Mungkin lagi 2-3 minggu. Tajuknya tentang sesama babi. Cuma tajuk besar, kita tak kata sesama babi, kita kata H1, virus H1N1. InsyaAllah minggu hadapan saya akan pergi untuk rakaman 2 slot. InsyaAllah saya maklumkan pada anda awal. Slot pertama sejam, virus H1N1. Soalan tadi relevan, saya jawab mereka soalan tadi, tapi ada soalan yang akan ditanya lagi canggih malam itu, InsyaAllah, dan akan ditayang mungkin lagi 2 minggu tentang virus H1N1. Dan selepas itu kita terus rakam terus tajuk bedah plastik surgery, isu botox dan sebagainya, isu pembedahan untuk kecantikan, apa pandangan Islam. Itu akan dirakam malam yang sama. Jadi mungkin 2 minggu berturut-turut ada sempatlah mendengar suara kerja Dr. Daniel dalam 2 episod halakah. Mungkin rakaman minggu depan, jemaah hari Sabtu, malam jemaah hari Sabtu, mungkin anda bolehlah tengok Dr. Daniel, insyaAllah, jika Allah izinkan, insyaAllah. Itu yang pertama. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan bagaimana insyaAllah kita nak bina kecemerlangan pada hari ini dalam saat yang gawat pada hari ini. Memang gawat, kita berada di era Dajjal, kita berada di era yang mencabar, di era tasik Tiberia sudah pun kering. Anda yang di sini biasa mendengar hadis Muslim tentang tasik Tiberia, bagaimana sekumpulan sahabat menaiki kapal terbabas. Mereka terbabas di sebuah pulau
Di pulau itu mereka bertemu dengan dua makhluk bodoh